Halo sahabat semua, terima kasih sudah hadir di channel ini. Channel yang selalu menghadirkan video-video terbaru seputar jiran Nusantara. Indonesia merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, baik dari sisi wilayah, jumlah penduduk, maupun pengaruh regional. Peran strategis Indonesia kerap menjadi perhatian dan perbincangan negara-negara tetangga. Mulai dari sektor ekonomi, pertahanan, hingga hubungan diplomatik di tingkat global. Tanpa basa-basi lagi, mari kita gas ke videonya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia terima kunjungan kehormatan Menhan Malaysia, Yang Mulia Dato Seri Muhammad Khalid Nordin di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Prabowo Subianto dalam ketenteraan harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh rakan-rakan dalam ASEAN, khususnya berkaitan Laut Cina Selatan. Mat Syukri berkata dengan pengalaman Prabowo dalam ketenteraan dan pertahanan, negara yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dengan China boleh menjadikan beliau sebagai mentor untuk menguruskan isu geopolitik tersebut. Dan akhirnya hari ini Indonesia merupakan satu sebahagian daripada negara yang menjadi benteng untuk pertahanan di Laut Cina Selatan itu sendiri. Di kalangan negara-negara ASEAN itu sendiri, betul-betul kita nak berhadapan dengan kemaraan China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, supaya dia menjadi satu meja rundingan untuk membolehkan apa pilihan tindakan yang boleh dilakukan oleh negara-negara ASEAN yang mempunyai sempadan dan kepentingan berpotensi tinggi mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri. Jadi dia kena ada satu caucus, satu komiti, satu jawatankuasa, task force yang mungkin Bapak Prabowo boleh mencadangkan sesuatu perkara yang melibatkan kesemua negara yang terlibat dengan masalah ataupun konflik yang melibatkan hubungan Malaysia-China mengenai Laut Cina Selatan itu sendiri atas kapasiti beliau dan pengalaman beliau sebagai orang yang pernah terlibat dengan strategi ketenteraan dan juga strategi keselamatan. China tak akan berani serang Malaysia kerana jarak antara Malaysia dengan China sangat jauh. Kerana walaupun China di antara angkatan udara laut yang terkuat di dunia, tetapi perairan yang mereka jaga pun terlalu luas. Itu belum lagi kalau nak kira bantuan dari negara lain. Indonesia dah tentu akan bantu. Sebab itu saya yakin mereka akan bantu Malaysia habis-habisan. Jadi mustahil lah China boleh dapat mengalahkan Malaysia. Pernahkah kita pergi ke sana dan kita hanya bagi jawapan di parlimen ini dengan membaca tulisan yang dibuat, tetapi yang sebenarnya tidak berlaku di sana. Kita sekarang menghadapi masalah sebab kapal pengawal China yang di sana lebih besar daripada kapal kecil APMM dan juga kapal tentara laut kita. Jadi saya tanya, apakah benar? Kalau benar, apakah Yang Muhammad kena ambil tindakan dalam tempoh 3 bulan dari sekarang? Atau tidak, kami akan datang lagi di parlimen bertanya, apakah kita nak serah kawasan ini kepada negara asing? Kita di Kementerian Pertahanan kita mempunyai beberapa kaedah untuk pastikan kesiapsiagaan pertahanan udara kita. Yang pertama adalah kita perkara paling asas adalah kita harus pastikan bahawa aset-aset yang sudah sedia ada boleh kita manfaatkan semaksimum mungkin. Antara perkara yang kita berikan keutamaan adalah tentang MRO kita, maintenance, repair, overhaul. Untuk pastikan bahawa aset-aset yang sedia ada ini kita boleh tingkatkan supaya kesiapsiagaan itu dapat kita laksanakan. Yang kedua adalah tentang sama ada pembelian ataupun terutamanya pembelian pesawat-pesawat seperti mana yang disebutkan tentang Kuwait itu pesawat yang sedia ada. Jadi kita ada dua, sama ada kita membeli pesawat-pesawat yang sedia ada terpakai maupun kita melengkapkan aset kita dengan pesawat-pesawat baru. Sebab itu kalau kita lihat di Kementerian Pertahanan kita memang mempunyai perancangan dari segi kemampuan pertahanan udara kita sehingga tahun 2055. Sebab itu kalau kita lihat dalam perancangan-perancangan kita itu memang antara perkara penting kita adalah guna tenaga kita, sumber manusia kita. Kadang-kadang ada aset tapi guna tenaga tidak bersedia juga tidak mampu. Begitulah juga kalau kita ada guna tenaga tapi aset kita juga tak ada. Tapi ini juga harus kita lihat. Sebab itu kita ada keseimbangan ini. Sebab itu kita dalam negara melalui Kementerian Pertahanan seperti mana yang disebut, walaupun kita membatalkan hasrat kita untuk mendapatkan pesawat terpakai itu, tapi kita dalam
perancangan kita. Dengan pesawat yang sedia ada, kita akan tingkatkan penyelenggaraan supaya semua dapat dimaksimalkan. Dan dalam masa yang sama kita tahu bahawa kita sudah ada komitmen pembelian pesawat daripada Korea Selatan, dan kita tahu bahawa kita dalam skedul itu untuk dapatkan pesawat-pesawat baru. Dan saya fikir itu tidak mengganggu pelan perancangan kita untuk pastikan bahawa pertahanan dan kawalan udara kita sentiasa berada dalam keadaan kesiapsiagaan yang maksimum. Itu saja jawapannya. Yang berhormat Datuk Pahat. Terima kasih Speaker. Soalan teman saya, Tuan Menteri. Adakah kerajaan bercadang untuk memperkukuhkan industri pertahanan tempatan melalui program local content dengan izin supaya kita tidak terlalu bergantung pada pembekal luar negara dalam menghadapi ancaman berasaskan teknologi baru ini? Terima kasih. Yang berhormat Menteri, sila jawab. Terima kasih Mohd Datuk Pahat atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang Pertua, kita tahu bahawa langkah kehadapan kita adalah bagi kita memastikan bahawa pertahanan kedaulatan negara kita ini sentiasa dapat kita jaga. Kita tak boleh lari daripada membangunkan industri pertahanan negara. Itu memang kita takkan boleh lari. Kerana kalau kita terlalu bergantung, ini memang kita akui, dia bukan sahaja melibatkan teknologi itu, tetapi sebenarnya dia juga melibatkan kos kita. Kadang-kadang kita mungkin boleh ada keupayaan kewangan, tapi sampai bila keupayaan itu mampu untuk kita menjaga keamanan negara kita. Sebab itu kita perlukan teknologi tempatan. Sebab itu kalau kita lihat kita di Kementerian Pertahanan, kita memang sudah merubuhkan Majlis Industri Pertahanan Negara yang Berhormat Menteri sendiri yang mempengerusikan, dan kita juga sudah memastikan bahawa industri pertahanan negara bukan sahaja melibatkan industri kita, tetapi bukan kita kumpulkan industri saja, tapi kita melibatkan universiti-universiti juga, pusat-pusat pengajian tinggi juga. Kerana kita tahu bahawa industri pertahanan itu harus juga melibatkan beberapa perkara tentang kajian dan masa depan pertahanan negara. Sebab itu macam tadi disebut oleh Datuk Pahat, tahun lalu kita sudah membangunkan kerjasama antara Kementerian Pertahanan melalui strike pusat penyelidikan kita dengan beberapa universiti bagi pembangunan drone juga. Kerana kita tahu bahawa di samping kita melihat drone yang sedia ada di pasaran itu, kita memang harus membangunkan industri pertahanan kita, dan termasuk kalau kita lihat dalam konteks maritim kita. Kita tak nafikan bahawa Malaysia sebenarnya antara negara yang sudah kehadapan dalam membangunkan industri pertahanan dari segi sektor maritim kita ataupun sektor laut kita, navy kita. Sebab itu kalau kita lihat ada beberapa sektor memang sudah jauh kehadapan, tetapi beberapa perkara yang melibatkan teknologi macam saya sebutkan tadi, drone dan beberapa perkara tentang keperluan-keperluan aset baru itu, memang kehadapan itu Malaysia harus. Sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga sahabat semua diberikan kesehatan, panjang umur, sehat selalu, jaya di laut, darat, dan udara. Dukung terus channel ini, dan nantikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.